Didik TV KPM. Alah, air pula tak ada, sakit perut ni. Itulah tadi makan belacan banyak sangat. Aduh, mana nak cari air ni? Alah, hand sanitizer pun jadilah. Aku dah tak tahan ni. Mana aku nak buang ni? Aduh. Kat sini pun jadilah. Aiman, Ustaz, saya sakit perut ni. Sakit perut? Air tak ada. Air tak ada? Saya pakai hand sanitizer, jadilah. Jangan Aiman. Tak boleh tu. Habis tu nak pakai apa? Boleh Aiman. Aiman boleh pakai batu. Oh, batu? Ya, untuk mana? istinja. Boleh pakai batu. Mana batu, Ustaz? Saya Mana batu? bagi batu. Ente nampak ini batu. Batu pun boleh juga? Boleh Aiman. Alah, selamat ada batu. Okey, Ustaz. Okey, see you saya tomorrow. pergi dulu. Sakit Alright. perut. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jamil musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan litulab wal muallimin wa syukran aidan li idaatil Didik TV wa ahlan wa sahlan ila barnamij teroke Didik TV KPM. Alright, anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman sebagai hos anda dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam subjek Asy-Syariah. Lega perut saya tadi. Selamat sempat membuang. Tapi jangan bagi tahu orang tau. Saya pakai batu je tadi. Selamat ada Ustaz Ismail. Terima kasihlah Ustaz. Okey Aiman. Beres. Rupa-rupanya pakai batu pun boleh saya? Boleh Aiman. Lah, saya ingat pakai batu. Tapi tadi saya ingat nak pakai hand sanitizer. Tak boleh Ustaz? Hand sanitizer tak boleh. Tak boleh Ustaz. Okey, lepas ni Ustaz cerita kenapa tak boleh pakai hand sanitizer. Boleh Ustaz? Boleh. Okey, tapi tadi sebab saya pergi toilet Ustaz. Jadi saya kena pakai hand sanitizer dululah. Ya, betul. Boleh Ustaz? Kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Okey, baik. Okey, baik Ustaz. Hari ni sebenarnya kita nak cerita pasal apa ni Ustaz? InsyaAllah hari ni Aiman kita akan menyentuh tentang tajuk istinja. Ustaz nak ajar saya lah ni. Kita belajar, kita sama-sama belajar. Okey, kita nak sama-sama belajar. Yalah, mana tahu emergency saya. Ya, betul. Tiba-tiba air tak ada. Ya. Kita ni pergi travel kan. Tiba-tiba air tak ada dan sebagainya. Rupanya ada cara yang ditetapkan oleh Islam. Tapi sebelum tu kawan-kawan saya pun nak belajar juga. Okey, baik. Kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan. Alright. Hai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Okey, baik. Pernah tak ada pengalaman beristinja ni, murid-murid kita? Fazilah pernah ada pengalaman tak? Tak pernah. Tak pernah Okey, tapi tak apa. Nanti one day mungkin dia belajar di overseas Ustaz. Kok tak ada air dan sebagainya, kita boleh praktikkan. Baik. Sebelum kita mulakan kelas Ustaz, kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu Ustaz, boleh? Ya, tafadhal. Okey, pertama sekali kita nak berkenalan dengan Fazilah. Boleh kenalkan diri Fazilah? Araf nafsak. Tafadhali. Boleh kenalkan diri? Ya. Assalamualaikum Ustaz dengan Abang Aiman. Nama saya Nur Fadilah binti Abdullah. Boleh panggil saya Fadilah. Saya dari Sekolah Menengah Agama Sultan Ismail Dungun. Cita-cita awak ni nak jadi apa ni Fazilah? InsyaAllah seorang doktor. Jadi doktor Ustaz Baik. Okey, baik, terbaik. Seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Fitrina. Betul ke Ustaz? Fitrina. Ya, Fitrina Huda. Fitrina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Nama saya Fitrina Huda Nasir binti Osman. Boleh panggil saya Huda. Saya dari Sekolah Menengah Agama Sultan Ismail Dungun. Okey, cita-cita awak Fitrina? Seorang peguam. Peguam Itu dekat office peguam tu nampak gaya tu. Okey, seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Najiha. Ada Najiha? Ada. Assalamualaikum Ustaz dan Abang Aiman. Nama saya Nurul Najiha binti Safurah Hazmani. Boleh panggil saya Najiha. Saya dari Sekolah Menengah Agama Sultan Ismail Dungun. Nampak Dungung Ustaz Dungung. Okey, seterusnya Ya, ada ideram sikit situ. kita nak berkenalan pula dengan Adam. Silakan Adam. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Ismail, Abang Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad Adabi Fazan dari Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin Ladang.
Okey, terima kasih Adam, dan seterusnya kita ada Zulhairi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz dan Abang Aiman. Nama saya Muhammad Zulhairi bin Zainal. Sekolah di SMA Sultan Zainal Abidin Ladang, Kuala Terengganu. Semak sungguhmu. Budak mana ni? Okey, terima kasih Zulhairi. Seterusnya kita ada Adli Firdaus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz dengan Abang Aiman. Nama saya Muhammad Adli Firdaus bin Johari. Boleh panggil saya Adli. Saya bersekolah di SMA Sultan Zainal Abidin Ladang, Terengganu. Alright, terima kasih kepada murid-murid kita pada hari ini. Kerana pelajaran kita ni nampak macam apa ni? Dia nampak macam perkara seolah-olah perkara tu dia menjijikkan. Menjijikkan? Tapi ianya adalah satu fardu. Satu fardu Ustaz Ya saya. Kenapa fardu Ustaz? Maknanya kalau kita tak beristinja betul-betul ni, maknanya kita tak boleh nak solat lah Ustaz Ya saya. Ia akan menyebabkan solat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu benda ni sangat penting Ustaz. Ya betul. Yalah, maklumlah kita nak beristinja ni, kita dalam keadaan nak membuang ni Ustaz Ya. dia mana boleh tunggu-tunggu Ustaz. Dia kadang-kadang dia boleh datang ke tangguh-tangguh, emergency. Okey, emergency. Baik, atas meja kita ni ada banyak bahan, banyak barang yang akan kita perkenalkan selepas ini. Mungkin selain daripada air, ada lagi bahan-bahan yang boleh kita gunakan untuk beristinja. Tapi sebelum tu Ustaz, kita berehat seketika. Okey, boleh Ustaz? Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan menjadid ila barnamij Teroka Didik TV KPM. Alright, hari ni kita nak belajar tentang istinja. Tapi kita tak adalah buat dalam toilet Ustaz Ya betul. Sebab istinja ni ialah kita tak tahu, kadang-kadang toilet pun tak ada Ustaz. Betul. Dekat tepi highway. Ustaz dulu belajar kat mana Ustaz Saya belajar di Mesir Aiman. Ustaz belajar di Mesir. Ya. Ustaz ada pengalaman tak dalam keadaan ialah tengah travel ke apa semua, tiba-tiba tak ada air, tepi highway pun jadilah. Itu. Dia kena orang kata menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri. Ya, dalam suasana terdesak tu kita kena kreatif sikit. Dan Islam telah menunjukkan cara yang khusus setelah kita membuang air kecil atau membuang air besar. Yelah Ustaz, dalam keadaan macam tu, sebab di luar negara dia tak macam Malaysia. Malaysia ni sikit-sikit RNR, depan sikit RNR, depan lagi RNR. Tapi di luar negara tu Ustaz tak semua tempat yang ada toilet dan sebagainya. Baik Ustaz, hari ni kita nak belajar tentang istinja. Tapi sebelum tu Ustaz, ada kawan-kawan kita ni tak faham lagi istinja. Istinja tu benda apa? Ya betul tu. Biasa mak kita kata basuh katanya kan. Tapi hari ni kita nak tahu apakah itu istinja. Mungkin sebagai permulaan ni Ustaz, dipersilakan. طيب قبل أن نبدأ درسنا لهذا اليوم يا أبناء الطلبة الحبيبة لابد علينا أن نتعرف بتعريف أو المقصود عن الاستنجاء. طيب من منكم يريد أن يبين لنا بتعريف الاستنجاء؟ طيب تفضل. طيب هدى، تفضل هدى بالإجابة. ما تعريف الاستنجاء؟ Al-istinja lughatan huwa an-naja'u huwal khalasu minal adza, iaitu bebas ataupun selamat terhindar daripada segala penyakit. Al-istinja syar'an izalatu ma yakhruju minas sabilain, menghilangkan apa-apa sahaja yang keluar daripada dua jalan, sama ada kubul ataupun dubur. Aywa tasfiq lakum. Mumtaz. Mumtaz. Itu pengertian daripada sudut lurah Ustaz Ya, dari sudut bahasa dan juga dari sudut syarak, iaitu menghilangkan apa yang keluar daripada sabilain. Sabilain ni maksud dia kubul dan dubur lah. Bahagian dah hadapan ataupun belakang tempat keluar saluran najis kita. Tapi Ustaz, saya ialah kadang-kadang kita pun tak tahu Ustaz. Nak bersihkan tu macam mana? Nak simbah ke? Ataupun kita nak sap sekali ke? Ataupun macam mana Ustaz Mungkin Ustaz boleh cerita kat kita sikit macam mana orang kata cara-cara untuk kita beristinja ni. Silakan.
طيب شكرا يا أيمن. بعد أن نتعرف بالاستنجاء لابد هناك كيفية خاصة للاستنجاء. طيب ما منكم يستطيع ليبين لنا عن كيفية الاستنجاء؟ طيب آدم. أيوة آدم تفضل آدم. الاستنجاء يكون إما بالغسل أو المسح بالحجارة ونحوها عن موضع الخروج وما قرب منه. أيوة أحسنت. الإجابة صحيحة 100%. Mumtaz. Adam boleh ceritakan sikit tak Adam pada kita semua. Dia punya kaifiat dia tu kan. Kita pun nak tahu juga Ustaz kan? Ya betul. Okey Adam boleh cerita sikit macam mana prosesnya tu? Macam mana Okey, cara silakan tu? Adam. Yang Adam baca tadi. Yang Adam baca tadi. Yang Adam jelaskan. Okey, boleh jelaskan Adam? Adam sama dengan kita ke tu? Okey Ustaz, tak apa Ustaz. Mungkin Ustaz boleh bantu? Okey. Okey. Istinja ni dia sama ada menggunakan air bil ghusli awil bil hijarah. Hunaka tariqatain imma bil ghusli awil mashi. Mas bil hijarah sama ada dengan kita menggunakan air, pancuran air ataupun kita menyapu dengan batu. Ada dua cara Ustaz. Ada dua cara, tapi cara yang paling afdal ialah kita membersihkan dulu tempat keluar najis tu sehingga hilang ainul najasah. Bila dah hilang ainul najasah tu, sama ada batu ataupun tisu lah zaman moden kita ni kan. Bila kita dah hilangkan najis tu, barulah kita siram atau jirus tempat keluar najis tersebut dengan air. Ini cara yang sebenar. Sebab di waktu itu tangan kita tidak akan terkena pada najis. Maknanya Ustaz, itu caranya yang terbaik. Yang terbaik berdasarkan Maknanya kalau syarak. terbaik ni dua-dua lah. Yang pertama sekali kita bersihkan dulu. Okey, yang kedua baru kita cuci dengan air. Ya, tepat sekali. Itu yang terbaik Ya. Okey, baik Ustaz. Kita nak cerita dengan lebih detail lagi tentang isu ini walaupun busyuk lah awak ni kan. Okey, tapi Ustaz, kita nak tahu juga adakah benda ni boleh ke tak boleh buat ni. Yelah, air apa semua kan ada kan. Dan kita mesti nak kena guna air baru bersih. Ya, betul. Tapi Ustaz boleh ceritakan tak adakah benda ini disyariatkan di dalam Islam dan apa hukum dia Ustaz? Ya, betul. Ya, benda ni memang disyariatkan oleh Islam kerana baginda Rasulullah SAW ketika mana baginda ingin membuat air besar, dia akan meminta sahabat untuk mendatangkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam beberapa ketul batu untuk beliau atau baginda Nabi kita beristinja. Ada kalanya baginda meminta air. Kalau kata tempat tu banyak air, maka Nabi akan meminta air bersama dengan batu juga. Itu keadaannya. Tapi dia pun ada adab dia juga. Bila kita nak masuk khala' ni kan, terjemahkan dauratul miyah sebelum kita masuk pada apa tu? Toilet. Hukum bahagian hukum tadi. Kita nak tahulah kan. Nak masuk toilet ni pun ada adab dia. Ada adab dia Ustaz. Okey. Agak-agak siapa ya boleh jelaskan pada kita tentang sedikit tentang adab tu? Silakan. Aywa, tafaddali. Adab-adab sebelum kita masuk tandas. Pertama sekali kita kena baca doa. Baca doa. Okey, lepas tu kita masuk dengan tangkap kaki kiri. Tapi kadang-kadang tak sempat Ustaz. Saya kurut. Ya, dia berlari terus. Berlari terus. Terus. Dia macam melompat masuk dalam tu. Tapi kenapa kena baca doa-doa ni, lepas tu kena langkah kaki kiri lagi Ustaz? Kenapa kena buat benda tu Ustaz? Ia disunatkan sebab al-khala' ataupun dauratul miyah tu yang kita namakan juga sebagai al-hammam, tempat atau rumah kepada syaitan yang dinamakan al-khubsu dan juga al-khaba'is. Dia ada dua tu. Satu al-khubsu, syaitan jantan, ya al-khaba'is, syaitan betina. Dia duduk ada duduk tempat rumah dia lah, kira dia punya rumah dia tu. Jadi nak baca doanya tu macam mana Ustaz? Boleh kita minta murid-murid kita baca tak Ustaz? Aywa, tafaddal. Siapa boleh jawab? Doa masuk tandas. Ni kalau tak dapat jawab ni masuk tadika balik ni. Okey, siapa nak cuba? Silakan.
Saya ingat depannya Ustaz. Allahumma inni je. Okey, siapa? Allahumma inni. Silakan. Saya dah, Azli Ustaz. boleh? Okey, tafadhali. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Alhamdulillah. Okey Ustaz, sebelum kita nak masuk toilet ni walaupun sakit perut, kita baca dulu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apa maksud dia Ustaz? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Syukran ya Fadilah. Ijabah sahihah, mumtazah. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berlindung daripadamu ya Allah daripada syaitan al-khubs dan juga syaitan al-khaba'is. Syaitan yang dikeji, syaitan jantan dan juga syaitan yang betina tadi tu. Okey Ustaz. Maknanya tak adalah kita buang air tu ditemani oleh syaitan. Ya, betul. Okey, baik. Itu di antara ialah kita sebutkan adab tu Ustaz. Tapi kita nak tahu juga Ustaz. Boleh ke tak boleh ni sebenarnya kita istinja ni apa hukum dia Ustaz? Ya, betul. Alright. Ba'da an nasma'an ta'rif wad dalil fala budda hunna hukmun khas lil istinja. Jadi hukum istinja. Okey. Mungkin Wahid minkum Zulhairi. Okey, Adli. Adil. Okey, Adli. Tafadhal ya Adli. wajibun min kulli kharijin min al-kubuli aw ad-duburi walau kana khariju nadiran kaddami. Aywa. Wajib kepada semua benda yang keluar daripada kubul dan dubur walaupun dengan kadar yang sedikit, seperti walaupun yang keluar itu adalah benda yang jarang berlaku, iaitu darah. Okey. Bukan semata-mata najis itu sini Ustaz Kalau yang keluar tu darah pun kita kena cuci juga. Ya, wajib suci. Jadi hukumnya adalah wajib. Wajib hukum dia. Tak bolehlah dibiarkan Ustaz. Nanti berulat nanti. Dia biar nanti dia ada najis lah dekat tubuh kita kan. Yang mana disebutkan tadi apa saja yang keluar daripada kubul dan dubul Ustaz tapi kalau kentut macam mana Ustaz? Kentut tak payahlah kot. Kentut tak payahlah kan. Kentut tu kena tutup hidung je. Angin. Okey. Kena lari jauh sikit. Kena lari ya Ustaz jadi ini di antara perkara-perkara yang kita tengok berkaitan dengan istinja ni Ustaz. Mungkin ada lagi yang Ustaz nak cerita tentang istinja ni Ustaz. Okey, betul. Right. Baik. نعرف عن الحكم ونسمع عن تعريف وبعدين لكل أمور من أوامر العبادة هناك أدلة خاصة يعني عند الشرع دليل من الشرع إما من الكتاب وإما من السنة أليس كذلك يا أبناء الطلبة؟ صحيح هذا؟ نعم. أيوة. أستاذنا. ما منكم يمكن أن يذكر لنا هذا التعريف إما من القرآن أو من السنة. Okey. تفضل. Silakan. Siapa nak datangkan dalil istinja daripada Al-Quran? Silakan. طيب ممكن فضيلة. تفضلي. Baik Ustaz. Qaulu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Sadaqallahul azim. Min suratul Taubah al-ayah 108. Aywa. Yang membawa maksud sesungguhnya Allah menyukai orang yang pembersih. أيوة شكرا لك. هل هناك دليل أخرى؟ هل هناك دليل أخرى من غيرك ممكن أن يجيب من طلبة آخر؟ Ada pelajar lain boleh jawab? الدليل من الحديث. Okey. Zuhairi. أيوة زهيري تفضل. لما نزلت الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم. Maksudnya sini wahai kaum Ansar, sesungguhnya Allah memuji kalian yang bersuci. Apakah kamu semua bersuci? طيب نسمع أن هؤلاء الأنصاريون لهم كيفية خاصة قبل بدء أي عمل من أعمال العبادة أو قبل يتوجهون ويستقبلون إلى الله. Sebelum nak solat ni Ustaz أيوة. طيب عندي سؤال كيف يكون هذا التطهير من الحديث النبوية الشريفة؟ أيوة تفضل.
Adli. Faddal Adli. قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. Maka mereka berkata, kami berwuduk untuk solat dan membasuh dan mandi junub dan beristinja dengan air. Sahih. Okey. Ini satu panduan lah untuk kita Ustaz Ya, betul. Satu tata cara ataupun kafiat untuk kita beristinja Ustaz Ya, kan? betul Aiman. Sebab Ansar ni, kaum Ansar, kita tahu di Madinah tu dia ada dua yang besar, Muhajirin dengan Ansar. Okey. Tapi kelompok Ansar ni Allah memuji mereka Kenapa Ustaz? tentang cara mereka beristinja sebelum menunaikan apa-apa ibadah. Membersihlah. Membersihkan, kan? ya saya. Okey Ustaz. Taib. Ba'da yubayyin ba'da nasma' al-bayan an haula al-ansar ma huwa jawab ma huwa rad min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin min jiha Okey, apa pula madza jawab? yaruddu Rasul haula al-ansar. Qala fahuwa zaka fa'alaikumu rawahu Ibnu Majah. Aywa fahuwa zak. Maka untuk kamu begitulah keadaannya. Maka maksudnya kalau kata benda tu Rasulullah membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh Ansar, ianya juga adalah wajib untuk kita sebagai umat Islam untuk Jadi hukum mengikutinya. syar'i lah. Ya saya. Okey Ustaz. Jadi dekat sini kita jelas bahawa sebelum kita nak melakukan ibadah tu janganlah kita dalam keadaan berhadas Ustaz maknanya kita kena selesaikan dulu. Kita kena bersihkan dulu, kita beristinja dulu, bersih dan sebagainya, barulah kita boleh menunaikan solat ataupun kita membaca Quran. Betul Ustaz? Ya betul. Okey, baik. Thumma Ustaz. Tadi kita dah dengar beberapa tentang teknik kaum Ansar, mereka ni sebelum menunaikan ibadah, okey, natawaddau qabla solat, mereka ni berwuduk sebelum solat, wa natasilu minan janabah, mereka ni bersuci mandi selepas janabah dan juga mereka istinja atau menyucikan najis yang keluar tu dengan air. Okey. Dia ada lagi adab-adab yang lain. Ada adab Ustaz? Ada. Tadi kita yang pertama kita masuk dengan kaki kiri, kita baca doa, kemudian ada beberapa adab lain. Tapi Ustaz, masalahnya tadi saya tak sempat nak ke toilet. Bertabur je dekat tepi jalan tu Ustaz. Bertabur je dekat tepi jalan tu Ustaz. Ini sudah ada adab Ustaz. Ada adab dia. Lepas tu ada tempat-tempat yang ada boleh tempat-tempat kita dia membuang Ustaz Ya saya. Alamak. Tepat sekali. Malu saya Ustaz. Lepas ni kita ceritalah. Tapi emergency. Itu darurat. Dimaafkan lah. Okey, baik. Dah macam ayam lah pula main tabur kodan je. Kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana, lepas ni kita nak cerita lagi tentang istinja. Boleh Ustaz? Boleh. Kembali semula selepas ini Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Aiman Sufian Azman sebagai host anda dan juga guru kita pada hari ini Ustaz Ismail. Okey Ustaz. Ada apa kat tangan Ustaz tu? Aiman. Anta nampak ini batu? Kenapa Ustaz? Okey, anta nak bersuci istinja, anta boleh pakai ini batu. Oh, saya ingat Ustaz nak pelangkor kepala saya tadi. Rupanya dengan batu ni pun kita boleh beristinja Ustaz Ya, dengan batu ni salah satu alat istinja dalam keadaan yang darurat, terdesak. Okey, lepas ni Ustaz cerita pasal batu Okey, baik. Boleh Ustaz. Tapi sebelum tu Ustaz, saya muskil lah Ustaz. Ada tak syarat-syarat yang perlu kita penuhi sebelum kita nak beristinja ni Ustaz? Ada syarat-syarat tak? Ya, betul, ada. Okey Ustaz, kita nak tanya murid-murid kita Ustaz Aywa. Okey, silakan. Hunaka syurutul istinja labudda an na'rifuha qabla an nabda bi istinja. Ma hiya hadhihi syurut? Taib Jiha, tafadhali. Jiha. Ya Ustaz. Ma hiya syurut
Syurutul istinja. Awalan ayakunu bil ma'u mutlaq. Aywa. Ayakuna bil ma'il mutlaq. Limaza? Labudda ayakuna bil ma'il mutlaq. Huda, mungkin yubayyin lana. Tubayyin lana. Huda, tafaddali. وهو أفضل وأصل في التطهير من النجاسة Aywa. ويجوز الاستنجاء بالحجر قبل استعمال الماء. Aywa, sahih. Okey Ustaz. Betul. Cantik. Kita nak tanya Adam pula Ustaz. Adam. Okey. Boleh Adam. Dia maksudnya air tu adalah asal dan yang afdal diguna pakai untuk istinja. Tu first sekali. Kalau ada air lah. Kalau orang kata ada air. Ataupun orang kata kita boleh menggunakan selain daripada air. Boleh menggunakan selain daripada air. Kalau kata kita gunakan batu, apa namanya ya? Siapa boleh jawab? Adam lah, kita tanya Adam. Boleh tak Adam? Ya Ustaz. Kalau kita pakai batu. Kalau kata kita pakai batu tu. Ya juz Ustaz. Okey, ya juz hukumnya. Apa nama istilah tu? Batu dalam bahasa Arab dipanggil al-hajaru. Aywa al-hajar. Dan cara menggunakannya bila kita pakai al-hajar dinamakan al-istijmar. Oh, al-istijmar. Al-istijmar. Oh, Aywa. kalau kita menggunakan batu. Saya pernah membatukan. pergi satu hotel ni Ustaz. Okey. Hotel ni Ustaz di luar negara lah kan. Ya. Dia tak ada pipe Ustaz. Memang tak ada air. Kemalangan lah di situ. Kemalangan. Okey. Yang ada cuma tisu je Ustaz. Allah. Alamak. Macam mana buat Ustaz? Boleh ke? Boleh. Boleh Boleh juga kita pakai tisu kan? Kalau kata kita tak ada alatan selain daripada air, kita diharuskan oleh syarak untuk menggunakan tisu. Sebab apa ya kita diharuskan menggunakan tisu? Okey. Siapa boleh jawab? Okey, Adli. Sebab apa kita boleh diharuskan menggunakan tisu? Sebab tisu mempunyai permukaan yang kesat untuk menghilangkan najis. Okey. Sebab tisu boleh menghilangkan najis. Betul ya jawapan tadi, Adli? Adakah anda yakin? Yakin mutaakid bi hazal jawab? Saya yakin 100%. Saya yakin. Yang lain sokong jawapan Adli tadi. Anak-anak yang lain? Confirm? Sebelum saya bagi hujah saya? Confirm. Okey, betul. Yelah, ini Ustaz. macam boleh jadi peguam ni. Yang peguam boleh jadi peguam. Okey, cita anda tu insya-Allah akan tercapai semua. Saya doakan. InsyaAllah. Tapi Ustaz, itulah bila kita teringat pasal kesat dengan tisu ni Ustaz Ya. teringat bila mana di luar negara sana Ustaz. Bukan saja-saja kita nak kesat pakai tisu ni. Ya, betul. Sebab bila di luar negara ni kan sejuk. Betul. Kalau kena air beku Ustaz. Oh, ketak Ketak orang kata. Jadi orang kata bukan sahaja kita pakai tisu kadang-kadang. Dan biasanya kita akan bersihkan terlebih dahulu baru kita cuci dengan air. Betul Ustaz Ya, betul. Tepat Okey, baik. sekali, Aiman. Mungkin ada lagi Ustaz syarat-syarat yang perlu kita penuhi untuk istinja ni Ustaz. Tadi dia kena ada air mutlak. Ya, saya. Air mutlak ni kalau hand sanitizer ni kira mutlak ke Ustaz? Dia dah mutaghayyir. Ma'un mutaghayyir. Dia dah bercampur lah. Dia dah bercampur. Sebab itulah Ustaz tak bagi saya guna tadi. Ya. Okey. Nah, ya Aiman. Gel pembasmi kuman ni kesian nanti. Okey, seterusnya. Okey. Kenapa ya kita diharuskan atau disyaratkan gunakan air mutlak ni? Tak boleh air mustakmal, air mutaghayyir, air mutanajis. Siapa ingat? Siapa boleh bantu jawab? Okey, Zuhairi. Sebab ianya bersih dari segala kotoran. Ya, betul. Kalau air mutanajis ni dah bercampur dengan Dah najis. bercampur Ustaz, najis dah. Kalau Dah tak boleh. mutaghayyir macam ni lah, dia dah berubah. Dia dah berubah. Kan? Kalau dia- air ni sedap pula saya tengok air susu ni Tak boleh Ustaz susu? Tak boleh. Sebab dia dah berubah lah. Dia berubah daripada sifat air mutlak tadi tu. Air okey. mutlak ni dia suci dan menyucikan yang lain. Suci dan menyucikan. Ya. Okey, baik Ustaz. Seterusnya Ustaz. Okey. Kemudian kita juga diharuskan menggunakan benda-benda yang kasar. Benda-benda selain daripada air mutlak. Contoh seperti tisu, batu. Kenapa ya kita disyaratkan atau diharuskan menggunakan alatan tersebut untuk istinja? Ada murid-murid kita nak cuba tak? Okey, Okey, silakan. tafadhali Huda.
Li'annahu yazilu 'anil najasah wal ma'u yazilu asraha. Aywa, sebab Okey. dia Dapat menurunkan ataupun orang kata menyucikan najis tu. Najis ada dia ni melenyapkan, menghilangkan najis. Dan juga air ni dia menghilangkan seluruh kesan dia. Dan dia ada satu lagi sifat yang kena ada pada alatan tersebut. Okey. Al-khusyunah. Khusyunah tu apa? Khasyin. Bisifatil khasyin. Iaitu dia ni kesat. Kesat. Kalau kata licin tak boleh juga. Oh, sini tak boleh juga. Kalau pakai plastik, Tak boleh. boleh. Sebab apa Ustaz? Sebab dia nanti licin? sebab dia licin. Nanti kita akan tahu antara benda-benda yang boleh dan tak boleh untuk kita guna pakai sebagai alatan istinja selain daripada air. Okey, tadi kita dah tahu dah kalau kita guna air kena cari air mutlak. Ya saya. Tak boleh guna air sirap. Ya betul. Air sirap tak boleh. Jadi untuk selain daripada air ni macam mana pula Ustaz? Baik. Hunaka syurutun ukhra lil istinja bighairi istidanil ma. Baik. Ma mungkin yubayyin lana atau yuwaddih lana an istinja bighairil ma uridu min jiha. Jiha. Yajuz istinja dengan perkara seperti benda seperti al-waraku daun kering. Kita ada daun kering Ustaz? Ada. Ni daun kering Ustaz? Betul. Oh, daun boleh? kering. Boleh Aiman, daun kering ni. Betul saya bawa. Kadang-kadang kecemasan tadi kan. Betul, Kalau Ustaz. kata saya tertinggal batu, daun ni pun boleh. Jadilah Ustaz. Jadilah. Janji ada. Dan emergency kan. Betul. Yang penting sifat dia kesat Ustaz. Ya, sifat dia kesat. Dan dia ada sifat-sifat lain. Dia ada syarat lain. Baik. Ma hiya syurut al-istinja bi ghairil ma. Okey, silakan. Okey, Adam. Tafaddal Adam. An yakuna al-mustanja bihi tahiran. Qali'an alin najasah wa ghairu muhtaram. Okey, saya cek sekejap. Tak ada najis, bersih, Betul. dia kesat. Ya. So okeylah Ustaz. Boleh boleh. Tapi kalau tiba-tiba terkena tahi burung, tak boleh tak boleh Automatik kita kena automatik letak tak tepi boleh. Cari lain lah. Kena cari lain. Okey, santai Adam. Seterusnya Ustaz. hal yajuz alaina an nastanji bizujaj aw plastik masalan. عندما كنا في السفر ولم يوجد أشياء الخشونة بصفة الخشونة ولم نلتقي ولم نلقي بالأوراق أو مناديل فعندنا زجاج. هل يجوز أن نستنجي بهذا الشيء؟ Boleh ke tak? Boleh tak kita nak istinja dengan zujaj? Silakan. Ayuh. Okey, siapa tu? Siapa? Jiha. Okey. La yajuz Ustaz. Kenapa La yajuz. pula? Limaza? Li'annahu amlasun. Ayuh. Wala yazilu an-najasah. Wala yuzilu an-najasah. Sebab Yelah, dia amblas. dia licin Ustaz Dia licin. Tak boleh. Maknanya kalau kita pakai zujaj ni Ustaz, pakai zujaj ni bekas kaca Ustaz Ya saya. Dekat kaca macam ni. Macam tu bekas kaca. Ni botol apa ni? Botol kaca lah. Botol kaca ni kan. Jadi kalau kita sinjak pakai ni dia tak lekat lah orang kata. Ya betul. Okey. Dia jadi, jalan lalu gitu je. dia lalu gitu je. Jadi Tapi sebab tak melekat. permukaan dia licin. Ya saya. Walaupun dia besar pun tetap tak membantu juga. Ya. Okey baik. Kita nak tahu lagi Ustaz apakah ciri-ciri seterusnya? Baik. Hunaka asya' ukhra. Ada mujawaz al-istinja bizujaj. Lakin hunaka al-asya' ukhra masalan al-hubus aw al-'izam. Baik. Ma sabab adamu jawaz istikhdam al-hubus lil istinja? Okey, silakan. Tafaddal Zuhairi Adli. Silakan Adli. Lianna al-khubsi al-mustanjai al-muhtaram. Aywa. Yelah Ustaz, kalau saya tengok roti ni Ustaz, ni dia dah menepati dah saya rasa. Ya, sebab betul. dia kesat. Dia kesat. Ini kalau orang kata boleh bersih lah kalau pakai ni Ustaz. Ya betul. Tapi Clear. tak boleh Ustaz Tak boleh. kenapa Haram. pula? Sebab dia benda yang dimuliakan. Yelah takkanlah makanan kita buat macam tu. Ya, Ustaz betul. Dia ada benda-benda yang tak boleh, ada benda-benda yang boleh, kan? Okey, kalau ikut kesat dah ni. Alright, seterusnya Ustaz.
Okey, seterusnya dalam penggunaan semua alatan ini kan dia ada syarat lain dia ada syarat istinja bighairil ma, antaranya ayastamilahu qabla ayajifal kharij minal qubul awid dubur. Kita kena pakai alatan ni sebelum kering al-kharij awin najasah daripada kubul ataupun dubur kita. Jangan tunggu esok lah. Jangan tunggu besok. Esok pun dah bersihkan, tak boleh. Betul. Okey. Dia kena berturutan. Berlangsung orang kata proses tu bertertib yang lebih makna. Okey, Lepas Ustaz. buang air terus automatik Terus kita cuci. Ya betul tu. Tapi saya rasa macam seram sikit, Ustaz. Kalau tu. pakai ni. Boleh juga Batu. Boleh. Boleh, Ustaz Boleh, tapi disebabkan batu tu terlalu besar kan. Kita Susah nak handle lah. Kesukaran tu menyebabkan makruh lah untuk kita guna pakai. Maknanya kalau boleh pakai batu kecil-kecil lah. Batu yang kecil-kecil yang comel-comel kan. comel, okey. Sama ada 3 biji batu ataupun 5 ikut jumlah yang ganjil. Paling kurang berapa, Ustaz? Paling kurang 3 lah. 3 lah. 3 biji batu. Tapi Ustaz, yang ni kena hati-hati, Ustaz. Oi, Nanti luka pula nanti. betul. Okey, baik. Itu di antara ciri-ciri ataupun syarat-syarat yang boleh kita ambil. Ada lagi ke, Ustaz? Syarat ni, Ustaz? Ada syarat Okey, lain. silakan. Dia hendaklah alla yujawiza al khariju safhatal aliyati aw hashafaz zakar inda syaza hashafaz zakar inda rajul wa ma yuqabiluha min makharij bol indal unsta. Dia tidak boleh dia melepasi najis yang keluar tu daripada kita punya bahagian punggung kita itulah ataupun kemaluan lelaki. Okey. Ataupun kemaluan perempuan lah kan. Dia tak boleh benda tu, maksudnya dia tak boleh meleleh lah. Kalau meleleh tu kita kena bersihkan dengan teliti. Faham, Ustaz. Maknanya dia tak adalah orang kata istilahnya kencing bersepah, Ustaz. Tak ada lah berkata-kata kan. Okey. Orang Johor kata bereceh. Habis kaki dan sebagainya. Itu kan. Maknanya bila kita dah buang air tu, kita terus bersihkan di bahagian yang keluar tu. Ya, betul. Okey, baik, Ustaz. Cantik. Kemudian dia ada syarat yang keempat. Okey, siapa pula, Ustaz? Siapa pula yang boleh nyatakan syarat yang keempat tu? Okey, Zulhairi. Alla yang takilu anil mahalli allazi asabahun najisun asna al khurujihi. Maksudnya tidak boleh berpindah tempat ketika keluarnya najis tu. Okey. Tak boleh berpindah tempat ya? Maknanya bila kita buang air dekat tempat tu, Ustaz. Ya. Kemudian kita pergi pula ke kampung sebelah. Maklumlah nak cari kertas. Tak boleh, Ustaz. Tak boleh. Itu satu. Kemudian dia tidak boleh, kita pun tak boleh kita nak yang terkira mahal lazi asabahu najasa. Kita tak boleh, orang kata benda tu najis tu dah keluar kat situ. Okey. Kemudian kita sapu pula kat tempat lain yang tak kena najis. Tak boleh. Tak boleh. Kita pakai tisu kan masa tu kan. Jadi tempat yang tak bernajis tu jadi bernajis lah. Betul. Contoh pada papan punggung kita tu kan. Dia tak terkena najis. Okey. Kan? Najis tu cuma keluar daripada bahagian dubur. Kita dah sapu bersihkan bahagian dubur dengan tisu tu. Kita sapu pula kat bahagian yang selain. Kotor lah ni. Jadi najis lah kan. Okey. Baik, itu dia. Jadi ini di antara yang kita sebutkan syarat kita untuk beristinja ni. Ya. Kita kena pastikan. Tapi Ustaz, waktu saya nak membuang ni, Ustaz kan. Ya, saya. Dekat tangan saya ada buku teks saya je. Dah tak ada benda-benda lain, Ustaz. Saya pun koyakkanlah sikit buku teks saya tu, Ustaz. Okey. Yelah, nak buat macam mana, takkan saya nak biar je nanti berlalat pula. Ya, betul. Boleh ke, Ustaz? Saya nak gunakan buku teks saya tu. Okey, apa syarat kita menggunakan kertas tu Kertas tu pun ada syarat juga. Siapa boleh jawab? Siapa boleh bantu jawab? Okey, silakan. Kertas siapa yang pula? diguna pakai tu. Okey. Fadhal Zuhairi. Kalau kertas tu ada ayat-ayat Quran, tidak boleh digunakan. Tu dia. Kalau ada ayat Quran. Ayat Quran Ayat Quran tak boleh ada. Tambah pula yang saya bawa tu buku Asy-Syariah. Oi, Lagilah tak boleh. memang tak boleh lah. Sebab apa? Ada ayat Quran di dalamnya. Hatta kalau buku matematik pun tak boleh, Ustaz
buku matematik. Sebab Ya, dia merupakan benda. buku yang orang kata ilmu lah Ya, kan. ilmu untuk menghormati ilmu, Hormati. makruh hukumnya. Tapi kalau kata ayat Quran tu haram lah. Oh, itu haram. Haram. Kalau kata kertas-kertas yang biasa ni, Okey. kertas-kertas iklan yang orang kata kita jumpa dan kertas tersebut dalam keadaan yang suci, bersih daripada najis, kita boleh guna pakai sebagai alatan untuk kita membersihkan buang air kecil ataupun buang air besar tadi tu. Tapi Ustaz, saya jalan-jalan lah dekat tepi jalan tu kan. Tiba-tiba saya sakit perut dekat satu hutan ni kan. Saya masuk hutan. Tiba-tiba Ustaz, saya dah tak nampak apa dah. Saya nampak ada tulang. Wah. Ada tulang Ustaz. Sebab saya teringat Ustaz kata kena cari benda kesat. Ya. Jadi saya Tulang kata besar juga, betul juga tu. tulang pun tulang Ustaz. Macam mana? Boleh ke Ustaz? Kita tanya anak-anak murid kita. Boleh tak kita guna Okey, pakai Adam. tulang? Huda. Lama tak dengar suara Huda. Okey, silakan. Adam ke Huda? Huda. Huda. Okey, Huda. Silakan Huda. Boleh tak kita pakai tulang? La yajuz Ustaz. Layan jus? Kesat lah Huda. Tak boleh. Sebab apa ya? Sebab Jihad boleh bantu. Sebab apa tak boleh Jihad? Sebab tajam. Sebab tajam. Okey. Jiha? Sebab tulang tu benda yang mulia. Dia ada benda yang mulia. elemen kemuliaan ni memang kita tak boleh pakai Ustaz Macam tadi buku, Quran dan sebagainya kita tak boleh pakai Ustaz. Ya. Apa ya nama dia? Mungkin yang lain boleh jelaskan? Okey Ustaz. Kita akan cerita lagi selepas ini Ustaz. Kita Okey. berehat seketika boleh? Ya. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Troka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Troka Didik TV KPM. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Ismail. Ustaz, kita Aiman. cerita pasal istinja. Istinja ni tak ada siapa yang tak istinja lah. Ya. Kalau Semua kata orang akan melalui proses istinja ni. istinja. Tapi sebenarnya dalam Islam ni sampai tahap itu pun diajar Ustaz kan? Ya, betul. Padahal tak faham-faham kot. Ya. Tapi sebenarnya dalam Islam ni memang detail. Sebab apa? Dalam Islam mementingkan kebersihan. Jadi kita nak respon murid kita tentang tulang tadi Ustaz. Ya, tulang boleh tadi. sambung tak? Tadi siapa murid kita yang Fadilah. bagi respon? Saya minta Fadilah. Kenapa Okey, Fadilah. Fadilah tulang ni tak boleh? Li'annahu al-uzmu huwa al-muhtaram. Iaitu Aywa. tulang adalah benda yang dimuliakan. Jadi tak boleh guna. Tak Betul boleh. Betul jawapan tu ya? Yang lain setuju? Setuju Setuju? Tunjuk good sikit. Setuju? Okey, betul. Dimuliakan Setuju. Ustaz. Dimuliakan. Okey, baik Ustaz. Sebarang pakai tulang. Lagi satu, Okey. sebab tulang ni di antara makanan para jin. Nanti jin marah ni Ustaz. Marah. Okey. Ustaz, tu ujung tu bola bowling ke apa tu Ustaz? Ni saya nak tanya. Ma ismu hadza syekh? Jawabnya talabah. Ma ismu hadza syekh? Ni kampung Lema ni banyak ada Okey. ganu. Tepi pantai. Apa tu, Adli? Tilka Qurratul Qadami. Qurratul Qadam. Qurratul Antum Qadam, betul? boleh tak? Al-Hadza sahih, jawab je. Ada yang nak betul kan? Apa nama dia? Okey. Okey, Adam. Silakan Adam. Ana usahi hazal jawab Ustaz. Ayo. Tafadhal. Tilka Jawzul Hindi. Jauzul Hind. Aywa. Jauzul Al-jawab Hind. sahih. Jauzul Hind. Dia kata ni buah kelapa Ustaz. Buah kelapa. Buah kelapa. Dinisbahkan kepada India aja. Tapi apa kaitan buah kelapa dengan cerita kita sekarang ni Ustaz? Boleh tak? Hal yajuz nastanji bi Jauzul Hind? Boleh tak? Boleh pakai tak? Dia ada sifat kesat. Dia macam daun juga. Okey. Kan? Dia ada lebih daripada 3 permukaan. Tapi adakah boleh? Okey, silakan. Siapa boleh jawab? Aywa, Silakan. Zuhairi. Okey. Tafadhal. La yajuz Ustaz. Limaza? Mas sebab? Kerana al-muhtaram. Aywa. Kemuliaan lah orang kata. Sebab dia benda-benda yang mulia. Kan? Benda ni untuk makan Ustaz. Untuk makan. Makanan tak boleh guna pakai. Walaupun orang kata macam roti tadi kan. Dia dah kering. Tak nampak sifat. Tapi kita dianjurkan oleh syarak untuk berhati-hati. Ambil, tengok betul ke, confirm ke. Ni roti ke kertas. Kan? Gitu. Tapi Ustaz, macam saya cerita tadilah, orang kata kita pergi, Ustaz pun belajar dekat Mesir dulu kan Ustaz. Ya, saya. Orang kata sepanjang perjalanan tu kita tak tahu nak berhenti kat toilet mana.
Lalu kita berhentilah kat satu jalan tu. Kita pun dah tak tahu ni. Alamak, aku nak buang dekat mana ni? Betul. Jadi ada tak Islam menetapkan tempat-tempat yang boleh kita membuang ni? Okey, dia ada guideline lah. Dia Okey. ada adat atau tempat yang diharuskan oleh syarak untuk kita beristinja. Antaranya kita tidak digalakkan untuk buang air kecil atau air besar di dalam al-ma'ul raqid, iaitu tempat yang terdapat air yang bertakung. Kena air itu mengalir. Okey? Ataupun kita juga tidak digalakkan untuk membuang air kecil atau besar di bawah pokok, ya, di bawah tempat yang berteduh. Contoh di bawah pokok lah. Okey. Dia bukan takut kena peti ke apa, dah. Sebab apa, Ustaz? Tapi tempat tu adalah tempat orang kata Orang musafir berehat. orang Ustaz, musafir berehat kan. Dan juga kita tidak digalakkan untuk beristinja ataupun buang hadas ni, hadas kecil atau besar, hadas kecil di laluan awam. Tempat orang lalu lalang. Takut terpijak lah Ustaz. Nanti orang lalu. Kalau kadang kita lalu tu kan, rumah banyak kucing kan. Ibu pakai kasut terpijak. Allah. Alamak. Masuk kereta pula Ustaz. Fail. Aduh, fail. Okey, baik Ustaz. Saya ada batu ni lah. Macam saya tunjuk tadi batu ni Ustaz. Ya, saya. Tapi masalah saya ada satu je. Tapi Ustaz kata tadi kena 3 biji batu. Ya. Masalahnya saya ada satu je batu ni Ustaz. Boleh ke? Kita cuba minta anak-anak pelajar kita jawab, anak-anak murid kita. Kalau kata kita guna satu alatan, seperti yang dipegang oleh Ustaz Aiman Boleh ke ni? Ada satu je. Kita minta siapa yang nak jawab dulu? Okey. Silakan. Kalau kata benda alatan tu satu je. Satu bagaimana je. Cara dia? Apa yang disyaratkan kat situ? Okey, silakan. Sebab benda tu, kita boleh guna tu dengan menggunakan setiap penjuru tu. Maknanya ni ada banyak penjuru ni Ustaz. Kita gunalah penjuru-penjuru ni. Walaupun satu tapi ada 3, okeylah. Dia mesti ada sekurang-kurangnya 3 permukaan atau 3 penjuru. Betul lah jawapan tadi, alhamdulillah. Okey, baik. Qabla an nantahi Ustaz, sebelum kita nak berakhir, mungkin ada apa-apa Ustaz nak bagi khulasah dalam perbincangan kita pada hari ini, istinja. Okey, khulasanya kita wajib ingat bahawa istinja ni atau bersuci daripada hadas adalah satu perkara yang wajib yang telah disyarakkan oleh Islam kepada seluruh umat Islam. Sebelum kita melaksanakan ibadah, supaya ibadah kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting Ustaz. Ya, maknanya kalau kita beristinja, kita bersih sebagainya, itu paling mustahak. Sebab apa? Sebab kita nak beribadah, nak solat, nak baca Quran dan sebagainya. Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Ismail. Sebab Ustaz, walaupun benda ni kita buat hari-hari, tak semua orang tahu Ustaz. Ya, betul. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan kepada murid-murid kita. Nanti jangan lupa makan ikan. Kopok leko jangan lupa bagi Abang Aimang. Okey. Alright, kita jumpa lagi lah Seroka Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.